Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita di sebalik berita. Tetapi sebelum kita mulakan dengan cerita hari ini, izinkan saya menyelitkan sedikit perkembangan terkini yang baru sahaja kami terima berkenaan dengan salah satu syarikat yang terpenting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Petronas hari ini mengumumkan keputusan keuangannya untuk suku keempat tahun 2020 dan prestasi syarikat itu menyusut susulan keadaan ekonomi yang agak sukar akibat pandemik COVID-19. Antara lain, keuntungan selepas cukai yang dicatatkan Petronas jatuh 78% kepada 10.5 bilion ringgit. Ini berbanding hampir 49 bilion ringgit pada suku yang sama, suku keempat tahun 2019. Pendapatan juga menyusut 26% daripada 240.3 bilion ringgit pada suku pertama 2019, kini 178.7 bilion ringgit untuk suku yang sama tahun lepas. Aliran tunai juga menyaksikan penurunan lebih separuh 55% kepada 40.7 bilion ringgit berbanding 90.8 bilion ringgit pada suku pertama tahun 2019. Maklumat lanjut dan kupasan yang lebih komprehensif dalam buletin selepas ini jam 5.30 petang dan juga Awani 7.45 dan sudah tentu astroawani.com. Baik, ekonomi dan prestasi syarikat bukan satu-satunya elemen yang terkesan dengan penularan pandemik COVID-19 dan juga pelaksanaan PKP yang terpaksa dilakukan oleh kerajaan. Semua aspek hidup terkesan, khasnya pendidikan untuk anak-anak dan pelajar kita. Seperti yang kita semua sedia maklum, PDPR menjadi mod utama pengajaran dan pembelajaran sejak beberapa bulan lepas sebelum Kementerian Pendidikan mengumumkan pembukaan semula semua sekolah dan juga prasekolah tidak lama sebelum ini. Satu gesaan, satu keluhan oleh ibu bapa adalah sewaktu PDPR, ramai antara mereka yang terpaksa membeli peranti dan gadget dan komputer riba. Khasnya mereka yang mempunyai anak yang ramai dan pendapatan yang tidak begitu lumayan. Ini memberikan beban keuangan yang begitu besar untuk mereka untuk membeli kesemua kelengkapan ini untuk memastikan anak-anak mereka berupaya untuk terus belajar apabila mereka tidak boleh lagi ke sekolah sebelum ini. Tetapi sejurus selepas itu, sekolah diumumkan akan dibuka semula. Ramai ibu bapa yang bertanya, bagaimana, apa yang mereka perlu lakukan dengan semua peranti-peranti ini? Bagaimana mereka mendapatkan semula kehilangan keuangan apabila membeli peranti-peranti yang mahal ini, kemudian sekolah dibuka. Antara konsep yang dicadangkan adalah pembelajaran hybrid, supaya apabila murid-murid sudah kembali ke sekolah, peranti-peranti dan laptop ini masih lagi boleh digunakan, tidak rugi membelinya. Dan Wakil Asra Awani di Melaka, Syuhada Kadir, ada berbual untuk melihat pendapat dan persepsi ibu bapa berkenaan dengan kesaan untuk melakukan pembelajaran hybrid ini untuk memastikan duit yang mereka sudah pun belanjakan untuk beli peranti dan komputer riba tidak dibazirkan begitu saja selepas sekolah dibuka. Syuhada ada bercakap dengan ibu bapa di Melaka. Apa kata mereka berkenaan dengan pembelajaran hybrid ini, Syuh? Baik, terima kasih Rahman. Baik, sebenarnya pada setelah tengah hari tadi saya bersama juru kamera Imran Abdullah ada sempat meninjau di beberapa, sebenarnya saya pergi ke pasar raya yang mana kita tahu pada minggu ini adalah kurang 3 hari sebelum sekolah mula dibuka pada 1 Mac nanti. Dan saya sempat meninjau ada antara ibu bapa yang sedang mula membeli barang kelengkapan sekolah. Dan saya juga ada bertanya kepada mereka, adakah reaksi mereka tentang keputusan kerajaan untuk membuka sekolah seperti yang Lokman sebut tadi. Mereka telah berhabis sejumlah wang untuk membeli alat peranti elektronik untuk digunakan bagi proses PDPR itu sendiri. Dan ada juga yang saya jumpa, ada antara mereka anaknya lebih daripada 2 orang. Dan mereka juga bekerja. Antara kekangannya adalah bila anak ramai, yang pertama. Yang kedua, apabila mereka bekerja, mereka tak dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada proses kaedah pembelajaran secara PDPR itu sendiri, dan mereka memang lega apabila kerajaan umumkan sekolah akan mula dibuka. Bagaimanapun apabila saya bertanyakan tentang kaedah pembelajaran secara hybrid, yang mana kita tahu ada yang mencadangkan kerajaan untuk memperkenalkan modul kaedah pembelajaran secara hybrid, yang mana kaedahnya secara bersemuka dan juga secara atas talian yang dijalankan bersama. Ada yang bersetuju, ada juga yang tidak bersetuju. Yang mana kalau sempat tadi saya temu bual seorang kaki tangan awam yang mana katanya dia berpendapat bahawa gadget dan kanak-kanak
satu benda yang sudah tak asing lagi. Maksudnya kanak-kanak dah semakin sebati dengan penggunaan gadget dan katanya walaupun lega apabila kerajaan membuka semula sekolah, tapi katanya kaedah PDPR itu juga dah semakin diterima. Katanya ia seiring juga dengan pemerkasaan negara dalam revolusi industri 4.0 dan kaedah pelajaran itu sudah semakin diterima. Anak-anak juga sudah semakin menerima kaedah PDPR itu berbanding kali pertama dilaksanakan pada tahun lepas. Dan guru-guru juga sudah menyediakan banyak konten-konten yang menarik untuk pelajar, yang mana pelajar banyak input-input yang mereka boleh dapat melalui syarat atas talian. Mereka dah lebih mudah akses dengan menggunakan gadget itu sendiri. Dan katanya kaedah hybrid itu adalah boleh diperkenalkan, tapi perlu diperkenalkan dengan secara terperinci, sebab kena ambil kira juga mereka-mereka yang berada di kawasan luar bandar apabila kaedah PDPR dijalankan, capaian internet antara kekangan yang mereka terpaksa hadapi. Dan ada juga bagi seorang ibu tunggal, Farah Suhaida, yang mana katanya sebagai ibu tunggal yang perlu menjaga anaknya yang bersekolah di darjah 4 ketika ini, katanya memanglah lega bila kerajaan benarkan buka, tapi dia pun mengeluh juga apabila dah keluarkan sejumlah wang untuk membeli gadget, yang mana gadget untuk digunakan untuk PDPR, bukan, kita tak boleh guna gadget yang terlalu murah. Sekurang-kurangnya dia memakan kos lebih kurang RM500 ke RM600, dan itu untuk seorang ibu tunggal sepertinya agak mencabar juga untuk keluarkan RM500 dan RM600. Saya rasa mungkin kita boleh dengarkan apa yang mereka kongsikan dengan saya sebentar tadi. Pada pandangan saya rasa hybrid learning ni bagus. Bagus untuk student pada masa kini mengikut peredaran masa, mengikut peredaran zaman. Okey, seperti yang kita ketahui, zaman sekarang zaman teknologi. So kita perlukan teknologi tu untuk mengembangkan lagi bakat-bakat yang ada pada diorang ni lah. So tetapi dari segi asasnya pembelajaran secara bersemuka tu perlu antara student dan juga cikgu. Hybrid learning ni kita boleh gunakan untuk add-on lah. Add-on tu maksudnya di rumah, dan cikgu-cikgu ni boleh pantau waktu cuti, waktu weekend kan. Yang kerja-kerja sekolah yang rasa guru-guru tak boleh pantau semasa di sekolah, dia boleh monitor semasa budak-budak tu berada di rumah. Kalau dilihat konsep sekarang ni, seelok-eloknya kita combine ketiga-tiganya lah, kena bersemuka PDPR, dan bila dah ada setiap satu tu kita combinekan sekali, so senang sebab kita tak tahu COVID ni sampai bila. So penat sebenarnya, sekolah tutup, sekolah buka, lepas tu kena beli gadget. So eloknya setiap kegunaan gadget tu gadget tu dipergunakan untuk benda yang bermanfaat lah. Ya, Syu, saya ingin memahami konsep pembelajaran hybrid yang ibu bapa mahukan ini. Adakah ia bermakna setengah hari murid-murid dan anak-anak pergi ke sekolah, setengah hari mereka kekal di rumah, belajar menerusi atas talian, pakai peranti, komputer riba dan sebagainya. Kenapa jika kita boleh pergi ke sekolah dan bersemuka, kita masih lagi mahu duduk di rumah dan belajar menerusi tablet ataupun komputer riba? Dan jika tidak, adakah mereka mengharapkan pergi ke sekolah setiap hari, balik rumah, mungkin ada sedikit lagi pembelajaran melalui gadget di rumah? Dan jika itu juga, tidakkah bermakna pelajar akan terbeban kerana sesi akademik itu terlampau panjang? Sehari di sekolah, setengah hari di sekolah, balik rumah ada lagi melalui peranti. Apa yang dimaksudkan, apa yang mereka mahukan sebenarnya? Syu. Yang pertama, ada juga ibu bapa yang mencadangkan tadi, Lokman. Mereka kata konsep kaedah pembelajaran secara hybrid ni, yang pertama mereka datang ke sekolah secara bersemuka dan juga kekal mengadakan pembelajaran secara atas talian. Dari segi latihan sekolah, yang mana guru-guru boleh pantau pelajar ini ketika cuti sekolah dan juga hujung minggu, yang mana mereka tak perlu bawa buku terlalu banyak pergi ke sekolah seperti sebelum ini, seperti tahun-tahun sebelum ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga ibu bapa yang mencadangkan kerajaan perlu memperkenalkan satu modul, yang mana sebagai contoh, dalam seminggu 5 hari mereka ke sekolah, mungkin selepas ini 3 hari ke sekolah, 2 hari secara PDPR, secara berjadual yang dibuat secara teliti, yang kata mereka kaedah itu dilihat sebab walaupun sekolah dah buka, tapi walaupun ibu bapa lega, tapi mereka masih bimbang dengan keselamatan anak mereka sebab kita tahu COVID-19 sampai bila, dan itu antara cadangan-cadangan yang diutarakan ibu bapa, Roman. Baik, terima kasih Syuhada Kadir, Wakil Ashraf Awani Melaka. Kita akan berhenti seketika, cerita akan kembali selepas ini berkenaan dengan adakah majikan memainkan peranan yang penuh dan peranan yang mereka patut mainkan untuk memastikan pekerja mereka, khasnya bekerja di sektor pembuatan dan perkilangan, dapat tinggal dalam keadaan yang sihat.
untuk mengelakkan penularan pandemik COVID-19. Itu selepas ini, jangan ke mana-mana.